Okey, Assalamualaikum guys. Jumpa saya lagi, Pekin Ibrahim di channel saya guys. Pada yang belum subscribe, please subscribe, komen untuk membina lagi, like, share. Dan seperti biasa, pada yang dah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih guys. Okey, untuk topik hari ini, ramai yang suruh saya bercakap tentang digital valve. Digital valve adalah satu komponen kecil je dalam sebuah kereta Volkswagen ataupun Audi dan sebagainya. Okey. Sebenarnya digital valve ni kata lain adalah blow off. Selalunya JDM car, Evo, Subaru dia panggil blow off. Tapi sebenarnya fungsi dia sama je guys. Fungsi dia adalah untuk melepaskan tekanan pressure yang dikeluarkan oleh turbo ke dalam piping tu untuk melepaskan dengan cantik lah. Okay. Lagi kuat pressure tu, lagilah kita memerlukan sebuah komponen blow off ataupun divider valve yang strong dia punya tekanan dia. Okay. Jadi namanya beza, divider valve dan blow off, tapi fungsi dia sama guys. Okay. Bagi sebuah kereta Volkswagen pula, divider valve ni sangat penting sebab banyak orang tak tahu pasal benda ni. Banyak orang tak tahu dia remap kereta dia. Kadang-kadang bila remap tu dah stage 2, stage 3, kereta tu akan menghasilkan horsepower yang tinggi, pressure lagi kuat, turbo dah besar. Tapi dia orang tak tukar digital valve. Selalunya model-model lama macam MK5, dia datang digital valve dia frame dia maksudnya komponen dalam tu getah tau. Getah yang tak tahan pressure yang tinggi. Contoh saya tunjuk kat sini guys. Okay, kalau korang tengok dalam gambar ni, ini yang stock. Kau nampak tak ada yang pecah. So yang sebelah dia tu adalah komponen digital valve yang baru yang dihasilkan oleh Volkswagen ataupun dihasilkan oleh company-company yang buat benda-benda ni. Dia orang dah tukar jadi lebih kuat, dia tukar kepada besi. Okey. Jadi yang ini lebih strong. Jadi selalunya banyak orang tak tahu dia remap kereta, dia buat kereta gila-gila, tukar benda-benda lain tapi dia tak tukar digital valve. Jadi bila tak tukar digital valve tu akan pecah, akan bocor dia punya getah tu. So menjadikan kereta kita akan lose power lah, macam power tu kurang. Bila power kurang, bila kita rembat, kita tarik, bila pressure tu bocor, kita akan tak bunyi sangat, dia punya letup dekat DSG, dekat exhaust itu kurang bunyi. Lepas tu kereta memang under power lah. So bila kereta korang mengalami simptom yang macam ni, itu kadang-kadang menandakan digital valve korang tu kadang-kadang bocor. Jadi cepat-cepat tukar. Tapi kalau kereta yang tahun-tahun baru, selalunya dia orang dah datang dengan komponen digital valve yang dah besi lah, yang dah strong. Tapi kalau korang dah buat gila-gila kereta tu, lebih baik juga korang tukar DV yang dah performance, maksudnya DV yang dah dibuat oleh banyak company sebenarnya yang buat. Sebenarnya kalau selalunya kita dengar GFB lah, Forge lah, okay, macam-macam brand lah, dia orang duk panggil DV Plus lah apa, tapi sebenarnya sama je function dia. Cuma yang membezakannya adalah brand lah, brand dan juga selera masing-masing. Tapi sebenarnya function dia sama. Janji dia boleh tahan pressure untuk tekanan kereta kita yang kuat, dia punya turbo tu. So boleh je pakai. So brand tu masing-masing punya cita rasa. Harga pun berbeza-beza. Macam saya pula, saya pakai brand Forge. Okay, Forge harga dia dalam lebih kurang saya beli dulu dalam 1,200 macam tu lah, 1,000 lebih sikit. Kenapa Forge? Sebab satu, macam saya cakap tadi, function sama je. Sebab saya suka, sebab Forge ni dia warna hitam. Dia ada keluar yang chrome, tapi saya pilih warna hitam. Tapi korang kena tahu, maksudnya Forge ni juga dia ada beberapa jenis. Maksudnya bukan Forge, maksudnya DV ni, digital valve ni dia ada beberapa jenis. Daripada stock yang macam ni, stock. Ada juga bila stock dia dah tukar ke komponen yang dah besi tu yang macam ni. Dan bila dia nak bunyi yang lebih kuat, dia hanya tukar adapter saja. Contoh adapter macam ni guys. Okey, macam ni. So ada juga yang dah tak pakai DV yang original tu,
dia tak pakai yang macam ni, tapi dia tukar kepada divisor valve yang macam saya pakai. Yang macam saya pakai tu, divisor valve yang dalam gambar ni, contoh. Okey, maksudnya kau perasan tak lubang yang ada dekat bawah tu, maksudnya pressure tu dilepas ke dalam pipe kembali. Ada juga sejenis divisor valve, yang ni dia panggil divisor valve blow off. Maksudnya kalau korang tengok gambar ni, dia punya lubang tu keliling dekat luar. Maksudnya pressure tu dilepaskan dekat luar dan bunyi dia tu keluar. Sama sebiji macam mana kau dengar kereta-kereta Jepun sebelum ni, bunyi psh, psh, tarik tu. So bunyi dia kuat lagi. Tapi saya memilih untuk pakai yang lepas ke dalam sebab saya tak nak bagi benda ni bunyi kuat satu hal. Tak nak kuat sangat. Lepas tu saya nak pressure tu biarlah dia lepas cantik lagi. Biarlah kita tak risau tentang bocor bus ke apa ke. Make sure dia keras spring dia dalam tu dan dia boleh lepaskan tekanan tu ke dalam pipe dan terus ke intake lah. Saya memilih yang macam ni. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan video pembandingan bunyi dia guys. Okey. Jadi kepada korang semua yang kereta dah bikin, yang dah remap apa semua tu, make sure korang ambil tahu jugalah pasal divisor valve ni. Sebab saya takut korang remap buat enjin gila-gila tapi benda ni yang kecil ni, komponen yang kecil ni dan sangat penting juga korang tak tukar. Bila tak tukar, kadang-kadang korang boleh jadi loose lah, boost. So benda kecil saja. Tapi macam-macam brand korang boleh pilih dengan selera masing-masing. Nak brand apa, janji dia punya tu tekanan spring dia strong, korang boleh pakai. Ada juga yang sekarang yang dah modern, dia orang boleh pusing saja. Dia orang boleh pusing, maksudnya kau nak bunyi kuat ke tak kuat, kau pusing saja. So terpulang pada cita rasa masing-masing. Cuma apa yang saya nak share ni supaya korang mengenal lah, maksudnya divisor valve tu apa function dia, berapa pentingnya dia pada kereta ni. Jadi okey, sound yang pertama guys. Sound yang pertama ni adalah sound daripada divisor valve standard pergi tukar kepada divisor valve yang besi tu. So ini sound dia. Alright. Okey. Sound yang kedua guys. Ini yang daripada divisor valve yang besi tu, kepala besi, dia masuk ke adapter saja. Adapter saja untuk bunyi yang lebih kuat. So bunyi dia macam ni. Padu juga guys. Okey, ini yang ketiga. Yang ketiga yang sama macam saya pakai. Okey, divisor valve yang pressure dia lepas ke dalam pipe balik. So macam mana guys? Dan ini yang last. Yang last yang divisor valve blow off. Maksudnya dia lepaskan keluar. So bunyi dia agak kuat sikit lah. Alright guys. Jadi saya harap korang boleh membandingkan lah dia punya bunyi. Tapi kadang-kadang bunyi tu terpulang kepada piping yang korang pakai, berapa inci. Lepas tu terpulang kepada saiz turbo yang korang pakai. Lagi besar turbo dia tu, lagi kuat lah pressure yang akan keluar dekat divisor valve tu. Jadi saya harap korang jelas dengan komponen divisor valve yang saya maksudkan ni, saya explain ni, korang jelas benda ni dan korang boleh check lah. Kalau korang masih pakai stock lagi, korang boleh tukar yang performance ataupun yang lebih tahan lah. Sebab selalunya bila yang getah tu lama-lama dia akan pecah juga guys. Kadang-kadang tak remap kereta pun, stock pun lama-lama dia akan pecah. Jadi bila tukar yang performance ataupun tukar yang tahan ni, korang boleh pakai sampai bila-bila dia tak akan pecah. So itu saja video saya untuk kali ni guys. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum guys. A few inches later. Okey, lagi satu guys. Lagi satu, ini penting juga. Ada yang tanya, bang, divisor valve ni kat mana? Position dia duduk kat mana dalam kereta ni? Okey, dia duduk di posisi yang berbeza guys. Tapi kalau dulu MK5 dia duduk di bawah, turbo tu dia di bawah. So untuk kita lihat daripada atas agak susah. Okey, dari bawah ni kau boleh nampak lah. Untuk ada juga model macam MK6 GTI, MK6 dia duduk di depan. Dia duduk di depan. Ini dah macam gambar ni. Okey, di depan intake tu. So ada juga macam model MK7, dia senang nampak. Kalau korang tengok daripada belakang, dia atas turbo je. Tengok dari belakang turbo tu korang nampak.
Sebagai contoh dalam gambar ni. Duduk kat situ je. So, position yang berbeza-beza. Model MK5, MK6, MK7. Tapi function sama. Okay guys? Tapi untuk lebih jelas, korang jumpa je bengkel yang arif pasal benda ni. Korang boleh check lah. Boleh tolong dia check. Okay? Bye!